Saya bawakan juga satu kenyataan berkenaan dengan syarikat 50, ni cerita baru, syarat 51 ikuti Bumiputera pada syarikat penghantaran logistik punya company sekarang ini diwajibkan kena ada 51% ikuti Bumiputera. Now, here is the problem. Ini tahun 2021, tuan-tuan. Kerana apa tiba-tiba cerita ikuti Bumiputera ni keluar? Kerana apa cerita ikuti Bumiputera ini tiba-tiba keluar? Tuan-tuan tahu tak antara bisnes yang maju pada zaman PKP ni bisnes apa? Tahu tak bisnes apa? Bisnes penghantaran. Delivery business antara yang making billions. Sebab orang tak boleh keluar, so delivery business ni making billions, tuan-tuan. Jadi bila dah making billion, mata-mata super Bumiputera, kroni-kroni yang mana tak dapat duit bila dah AP semua ni tak ada, apa benda yang lain tak ada, dia nampak, oi, buat duit lah rupanya delivery ni. Kita kena buat sesuatu. Kita kena wajibkan. Kita kena wajibkan syarikat-syarikat ni ambil ikuti Bumiputera kena 51%. Kalau tak, kita tak renew license. What is the problem? Problem di beberapa perkara. Number one, Bumiputera, syarikat Malaysia, penghantaran Malaysia kena bersaing dengan international. Syarat ini hanya untuk syarikat penghantaran Malaysia. Syarikat international tak perlu. Jadi bila mereka nak kena ambil ikuti 51 Bumiputera, tuan-tuan ingat siapa yang pegang 51% tu? Tuan-tuan ingat Haji Mail, Pakcik Kasim, Abang Bakar, Makcik Lima, Makcik Leman dekat kampung. Tuan-tuan ingat siapa yang dapat 51% tu? Yang ada duit, tuan-tuan. Nak beli equity, bukannya main sebut macam tu je. Siapa yang ada duit, dia boleh beli. Dan siapa yang ada duit di kalangan orang Melayu? It's only that 1% yang ada duit yang boleh beli equity tu. Itu nombor satu. Nombor dua, syarikat international tak perlu 51%. Akhirnya kena bersaing pula. Kalau dia, katalah dia tak mampu nak cari 51%. Sebab dia nak company dia, orang yang betul-betul boleh pegang ikuti, boleh make the decision. Dia tak nak orang tu sebarang-barang. Of course, kalau saya ada syarikat pun, saya tak nak sebarang-barang orang memegang syarikat saya secara ikuti. Tapi disebabkan government punya intervention, saya terpaksa release. Bila saya release, dia pegang majority. Bila dia pegang majority, dia buat keputusan bodoh, siapa yang susah? Saya dah buat contohnya syarikat tu 20, 30, 40, 50 tahun. Melingkup disebabkan dasar yang bodoh sebegini. Kita bukan nak menyelamatkan Bumiputera. Ini umpama saya kata bunuh angsa emas. Kita ada angsa emas. Kita tamak. Dia bagi kita telur sehari sebiji emas. Sehari sebiji telur emas. Apalah angsa ni, lambat betul sehari sebiji. Kita pun sembelih angsa tu, nak tengok dalam perut dia. Mati angsa, telur pun tak dapat, angsa pun habis. Now instead of doing that, kenapa kita tak galakkan Bumiputera buat syarikat penghantaran ni sendiri? Kenapa? Sebab cara itu susah, cara itu kena bersaing, cara itu kena nak kejar balik tu lambat sebab ramai dah mature dalam market ini. Itu sebabnya. That's why saya kata dalam COVID ini, antara yang making billion of dollars, syarikat penghantaran. Jadi mata dia orang kelabu tengok duit tu. Kroni-kroni ni, syarikat lain banyak tutup. Kena masuk ni. Kena masuk. Aku kena masuk ni, tak boleh ni. Akhirnya dia masuk. Dia masuk. Untuk tujuan apa? Dan dia buat polisi. Tuan-tuan, kalau kita buat polisi sebegini, orang takut dah masuk dalam negara kita ni. Orang nak berniaga tak berani, tuan-tuan. Kalau kita betul-betul nak really flourish our market, kita kena buat free competitors. Kita kena buat total betul-betul free market untuk kita compete. Kalau kita tak, kita boleh regulate contohnya on monopoly, boleh. On unfair competition, boleh. Tapi jangan kita buat benda macam ni, tuan-tuan. The moment kita buat benda macam ni, dia tak akan menyelamatkan ekonomi dan tak akan menyelamatkan penghantaran. Kononnya baiklah untuk Bumiputera. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan dapat ke? Ada orang akan petikaikan saya nanti. Suadi, bukan kita bagus untuk Bumiputera. Lim Guan Eng tu saja dengki. Dia tak nak Bumiputera maju. Aku nak tanya, kalau buka 51% tu, berapa juta Bumiputera dapat 51% tu? Let me ask you, berapa juta dapat? I bet dia tak sampai pun 100-200 orang. Mungkin less than that yang akan dapat benefit daripada perkara tersebut.
yang dapat benefit daripada perkara tersebut, saya kata. Dan akhirnya, yang kaya bertambah kaya kerana apa? Dulu AP. Sekarang ni nak kena paksa 51 Bumiputera, dan mereka yang ada syarikat dan berpuluh tahun yang maju, terpaksa golong tikar kerana polisi sebegini. Kita bukan menyelamatkan negara. Kita bukan menyelamatkan Bumiputera kecuali segelintir golongan itu saja. The rest of us, bila ekonomi kita jatuh, orang dah tak nak berniaga, siapa yang rugi? Yang dia orang tetap bilion. Dia boleh pindah ke Perancis macam si Nazri tu. Dia boleh pindah ke negara lain, dia ada istana dekat luar negara, ada rumah banglo kat luar negara, ada duit dekat luar negara. Kita ni jangan kata luar negara, dalam negara pun tak ada duit. Cuba kita fikir logik, ni bukan isu rasis, bukan isu Bumiputera. What Lim Guan Eng said was correct. Apa dia cakap itu betul. Kita ada angsa emas, kita nak sembelih angsa emas itu. Kerana kita tamak dan kelabu mata. Tamak dan kelabu mata. Okay? Itu perkara kita harus sedar dan kita harus tahu. Itu cara fikir. Itu cara fikir yang betul. Jangan kita hanya tengok dalam, Lim Guan Eng Cina, dia tak nak Bumiputera, dia nak menghapuskan Bumiputera, dia dengki dengan Bumiputera. Cetek betul pemikiran korang lah.